اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Pati Paridah, muka surat 47 bahagian keempat daripada atas. Muka surat 47 bahagian keempat daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Tajuk dia dalam garisan tu mustahil, lawan 11 itu. Mustahil lawan 11 itu. Mana 11 sifat yang wajib yang terkandung di bawah makna istighna. 11 sifat yang wajib yang terkandung di dalam makna istighna: wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsih, sama, basar, kalam, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. 11 sifat yang wajib ni masuk di bawah makna istighna. Terkaya Allah, lepas Allah, daripada selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada baki 9 sifat laginya daripada 20 sifat. Yang 9 sifat tu terkandung di bawah iftikar, berkendak oleh tiap-tiap yang lain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 20 sifat, 11 sifat terkandung di bawah istighna, 9 sifat terkandung di bawah iftikar. Sekarang nak pergi pula kepada mustahil, lawan bagi 11 sifat itu pun terkandung di bawah istighna. Dan mustahil lawan 11 itu pula, yakni juga pula, yakni juga sebagaimana 11 sifat yang wajib terkandung di bawah makna istighna, hak lawan kepada sebelah ni pun terkandung di bawah istighna juga. Ditulis dengan pula. Dia bahasa Arabnya aidan. Aidan bahasa Arab. Tapi terjemahan Melayu kita, satunya pula, satunya juga. Dia bahasa Arab aidan, pula ataupun juga. Dia pula juga ni ada K tu memang bahasa standard ke? Pula dia tak ada K tau. Jadi K pula juga tu standard. Dia pula tau, juga, bukan gitu. Lepas tu jadi pula juga, jadi ada K tu. Mari mana pula tu? Bukan bahasa Terengganu tau. Bukan logat Terengganu dah, pulak juga tu. Bahasa standard kau, bahasa buku. Pulak satu, juga satu. Pulak lain makna, juga lain makna. Faham tak? Sama tak kalau kita cakap mari pulak dia, dengan kita bercakap mari juga dia, sama? Kalau kita cakap tu kan, mari pula dia, mari juga dia, sama mana?
Dah sama, jauh dua tu. Mari pulak ni tadi mari dah, mari kali yang kedua. Kan gitu? Mari juga ni sebagaimana kawan dia mari juga. Mana dia mari pertama kali. Tapi sama dengan kawan dia pada sama-sama mari. Itu jadi juga, kan gitu? Mari pulak dia mari dah tadi, mari sekali lagi tu mari pula. Mari juga ni kawan dia mari juga, bunyi tak mau mari. Tiba-tiba kawan dia mari juga. Mana apa ni? Maknanya bukan berulang, tapi sama. Sama pada apa? Sama pada sama-sama mari. Kan gitu? Ini kita cerita bahasa lah. Maknanya mari juga dia bukan berulang, tetapi sama pada sama-sama mari. Kan gitu? Di sini mustahil lawan sebelah itu terkandung di bawah istighna pulak. Kalau pulak ni maknanya terkandung dah. Lepas tu terkandung sekali. Bukan. Pulak yakni juga macam mana? Sebagaimana sebelah sifat yang wajib masuk di bawah istighna, sebelah sifat yang mustahil sama-sama masuk di bawah istighna juga. Nak situ. Jadi dan mustahil lawan sebelah itu pulak. Pulak dengan mana juga. Tadilah kalau pulak ni ini sebelah sifat yang mustahil sudah masuk dua istighna, kemudian masuk pulak sekali lagi. Bukan. Pulak dengan mana juga, dengan bahawa sebelah sifat yang wajib masuk di bawah istighna, sebelah sifat yang mustahil pun samalah juga, masuk di bawah sifat istighna juga. Sama-sama masuk di bawah sifat istighna, sebelah sifat yang wajib dan sebelah sifat yang mustahil sama-sama masuk di bawah sifat istighna Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighna Allah, terkaya Allah, lepas Allah daripada tiap-tiap barang yang lain. Barang yang lain daripada Allah ni kena kepada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sifat yang wajib masuk di bawah sifat istighna. Sifat wajib sebelah tu, sifat mustahil pun masuk juga di dalam sifat istighna. Sifat mustahil masuk dalam sifat istighna macam mana? Kalau sifat wajib masuk di dalam sifat istighna, iyalah. Takkanlah sifat mustahil masuk juga. Ada Allah yang sedia kala masuk di bawah sifat istighna. Lawang dia ada Allah tetapi baharu, masuk di bawah istighna juga. Sama basar kalam terdahulu masuk di bawah sifat istighna. Lawan kepada sama basar dan sama basar dan kalam, lawannya adalah pekak, buta dan bisu. Jadi pekak, buta, bisu pun masuk bawah istighna juga ke? Dan sifat mustahil ni masuk juga dalam sifat istighna. Ni kita sebut berulang kali dah. Hak berkaitan sifat mustahil ni yang kita wajib pegangi, yang ianya masuk dalam sifat istighna adalah istihalatul mustahil. Hukum kepada sifat mustahil. Sekarang tak ada Allah, mustahil. Baharu Allah, mustahil. Binasa Allah, mustahil. Kemudian pekak, buta, bisu, mustahil. Akal tak terima ni. Sifat mustahil ni sifat Allah.
Maka hak kita pegangi di akidah kita, yang masuk di bawah sifat istighna yang kita pegangi di akidah kita adalah hukum dia. Tak ada Allah, dok sama sekali. Hak tu hak kita pegangi. Tak ada Allah, dok sama sekali, inilah masuk di bawah istighna. Baharu, Allah tidak baharu. Allah tidak binasa. Allah tidak pekak. Allah tidak buta. Allah tidak bisu. Hak itulah hak kita pegangi. Hak masuk di bawah sifat istighna. Bukan sifat mustahil. Hukum dia istihalatul mustahil. Sekarang kita bicara wajib pada akal. 11 sifat yang wajib pada akal masuk di bawah istighna. Kemudian 11 sifat yang mustahil pada akal masuk di bawah sifat istighna. Hak masuk di bawah sifat istighna, hak hukum dia, hak kita pegangi tu. Mana? Tentu sungguh Allah ada, yang sedia kala, yang kekal. Tentu Allah ada, sedia kala dan kekal, inilah masuk di bawah sifat istighna Allah. Tentulah tak ada Allah dok sama sekali. Tentulah baharu Allah dok sama sekali. Tentulah binasa Allah dok sama sekali. Hak inilah masuk di bawah sifat istighna. Hak ni hak kita duk pegang. Sifat wajib tentu sungguh di Allah. Sifat mustahil tentu dok sama sekali di Allah. Hak ni hak kita pegangi. Hak ni hak masuk di bawah sifat istighna. Kan kita berpegang dengan aqaidul iman yang 50. Kita berpegang di akidah kita akan aqaidul iman yang 50. Yang mana aqaidul iman yang 50 ni termasuk 20 sifat yang mustahil bagi Allah dan termasuk 4 sifat yang mustahil bagi Rasul. Hak terkandung di aqaidul iman yang 50. Jadi aqaidul iman ni simpulan iman yang kita pegangi di iman di akidah kita ni hak 50 ni. Pada ni aqaidul iman yang 50 ini atas jalan yang masyhur lah. Cerita dah mula lepas tu hak muktamad 36. Jadi yang kita pegangi aqaidul iman yang 50 ni, kita berpegang di akidah kita, di iman kita, di kepercayaan kita akan aqaidul iman yang 50. Tetapi dalam aqaidul iman yang 50 yang kita pegangi itu termasuk 20 sifat yang mustahil bagi Allah. Termasuk di dalam 50 aqaidul iman tu 4 sifat yang mustahil bagi Rasul. Jadi macam mana sifat mustahil bagi Allah? Macam mana sifat mustahil bagi Rasul ni kita pegangi? Kita pegangi hukum dia. Mana hukum dia? Istihalatul mustahil. Tidak sama sekali tak ada Allah Ta'ala. Tidak sama sekali baharu binasa Allah Ta'ala. Tidak sama sekali Rasul ni dusta. Tidak sama sekali Rasul ni khianah. Tidak sama sekali Rasul ni menyembunyikan wahyu. Hak ni hak kita pegangi. Pada ni. Jadi hak hukum pada sifat mustahil ni lah yang terkandung di bawah aqaidul iman yang 50. Hukum dari sifat mustahil ni lah yang terkandung di bawah istighna. Dan juga hukum pada sifat yang mustahil yang terkandung di bawah iftikar. Yang terkandung di bawah iftikar, sifat wajibnya 9. Dia akan bicara akan datang. Yang terkandung di bawah iftikar, lawan kepada 9 ni. 9 dia, lawan dia. Dia mustahil 9 ni masuk di bawah iftikar, ini hukum dia. Hak masuk di bawah iftikar, hak wajib adalah wahdaniyah, kudrah, iradah, ilmu hayah. Kemudian hak sifat mustahilnya mana pula? Berbilang Allah, dok sama sekali, itu hukum dia.
Lemah Allah dak sekali itu hukum dia. Hukum di sifat mustahil itulah yang masuk di bawah iftikar. Sama nanti kita bicara hak terkandung di bawah syahadah yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itulah. Hak terkandung di bawahnya 9 sifat. 4 sifat yang wajib bagi Rasul, 4 sifat yang mustahil bagi Rasul, 1 sifat yang harus bagi Rasul. Yang mustahil terkandungnya macam mana? Di bawah syahadah yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, terkandung hukum dia. Pada ni. Jadi sekarang ni hak mustahil lawan sebelah sifat yang wajib terdahulu, masuk juga di bawah sifat istighna, hukum dia. Sebab sifat-sifat mustahil ni hak lawan kepada sebelah sifat yang wajib, yang terkandung di bawah sifat istighna. Sifat al-mustahil ni akal tak terima sama sekali ada di zat Allah Ta'ala. Takkan Allah Ta'ala jadi pekak, buta, bisu, tu sifat kekurangan. Bila akal tak terima Allah Ta'ala ni pekak, buta, bisu, kita pun berpegang di akidah kita, Allah tidak pekak, Allah tidak buta. Pekak mustahil, buta mustahil. Yang kita pegangnya tidak pekak, tidak buta, tidak bisu. Itu wajib tu. Itu wajib. Itu yang kita duk pegang. Ada ni. Bukan pekak, buta, bisu, hak mustahil tu kita pegang waktu. Pegang tu kafir lah kalau pegang mustahil kau. Mana pegang mustahil? Allah bersifat dengan sifat pekak, Allah bersifat dengan sifat buta, kafir lah. Jadi macam mana ni sifat mustahil ni kita pegangi? Macam mana sebelah sifat mustahil ni masuk di bawah sifat istighna, hukum dia. Allah ni tidak, tak ada tu. Wujud sifat wajib, tentu sungguh Allah wujud. Adam sifat mustahil, Adam. Ain dal mim, bukan alif dal mim. Tu Nabi Adam alaihissalam. Ain dal mim, wujud lawannya Adam, tak ada. Yang kita pegangnya tidak, tak ada Tuhan. Faham tak? Tidak, tak ada Tuhan. Ke pening bolak-balik. Kita pegang tak ada Tuhan ni, tak ada Tuhan tu sifat yang mustahil pada akal. Dah kita pegang macam mana, kita pun peganglah tidak, tak ada Tuhan. Faham tak? Tidak, tak ada Tuhan. Mana Tuhan ada lah. Jadi hudus baharu lawan kepada kidam. Kita pun pegang Allah tidak hudus. Ni hukum yang kita pegang. Fana binasa lawan kepada sifat baqa. Tu mustahil akal tak terima. Kita pun pegang Allah tidak fana. Mumasalah. Mumasalah tu lawan kepada mukhalafah. Mumasalah serupa, mukhalafah bersalahan dengan mana tidak serupa. Sifat wajib kan mukhalafah, bersalahan dengan makna tidak serupa Allah Ta'ala akan segala perkara yang baharu. Lawan kepada sifat mukhalafah adalah mumasalah. Mumasalatuhu ta'ala lil hawadis. Itu mumasalah. Jadi serupa tu sifat mustahil. Lepas tu yang kita pegangi, yang terkandung di bawah sifat istighna adalah Allah tidak mumasalah. Allah tidak mumasalah. Itu yang kita duk pegang. Allah tidak mumasalah. Allah tidak serupa dengan segala yang baharu. Jadi hak kita pegangi adalah hukum kepada sifat yang mustahil. Hukum pada sifat yang mustahil yang kita pegangi. Jadi hukum sifat mustahil inilah yang terkandung di bawah sifat istighna Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sama sifat wajib. As-samamu, samam sifat mustahil. Basar sifat wajib. Ama, al-ama itu sifat yang mustahil. Kalam sifat yang wajib. Al-bakamu bakmun itu sifat yang mustahil. Oh, dalam ayat ni summun bukmun umyun. Summun bukmun umyun. Nah, ayat tu Al-Baqarah tu lah dah awal-awal lagi kan. Summun bukmun. Summung ni tuli. Bukmung tu bisu. Umyung tu buta. Pada ni summun bukmun umyun. Summun tuli, bukmun kelu bisu, umyun itu buta. Jadi tuli, buta, bisu tu sifat yang mustahil. Yang kita pegangi, yang mana masuk dalam sifat istighna adalah Allah tidak tuli, tidak buta dan tidak bisu. Ini hak mustahil yang kita pegangi, hak mustahil yang masuk di bawah sifat istighna, hukum dia. Jadi sebelah sifat yang wajib terkandung istighna, wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu binafsih, kemudian sama, basar, kalam, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Sebelah sifat yang wajib ni masuk dari istighna, lawan dia pun, hukum pada lawan pada sifat sebelah tadi pun masuk di bawah sifat istighna juga. Selesai hak sifat wajib sebelah, selesai sifat mustahil sebelah, terkena di bawah sifat istighna. Hak sifat wajib lagi baki 9, lawang dia 9 jadi 18, masuk di bawah sifat iftikar. Macam mana? Boleh ingat tak tu? Hak sebut jadual minggu lepas tu lah. Tengok tak dia punya tarik tu. Istighna hak mana tu? Dia pun panah tu. Iftikar hak mana? Dialah ini mendalami fardu kifayah. Oh Lord, takkan nak ngaji fardu ain saja. Fardu ain tu tetap dah pegangan kitanya. Oh ni nak kemah lagi ni. Kan dia ada panah-panah tu kan. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah. Hak tu mudah. Sebab disusung. Wujud, nafsiyah. Qidam sampai wahdanah 5 tu, salbiyah. Qudrah sampai ke kalam 7 tu, ma'ani. Kaunu qadiran sampai kuntum mutakalliman 7 tu, maknawiyah. Dia senang. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah. Adapun istighna iftikar ini dia selang-seli. Selang-selinya macam mana? Wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadis, qiyamu ta'ala binafsih. 5 tu. 5. Istighna. Wahdanah tak masuk dalam istighna. Ambil daripada wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu hayah, iftikar. Sama, basar, kalam, istighna. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, iftikar. Kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman, istighna. Dia okey, selang seli. Macam mana kita? Sebab saya ulang ni. Masa saya ngaji dulu tak ulang, payah juga nak lekat. Dan masa ngaji pondok tak ulang. Sekali jalan gitu je. Tapi oleh kerana satu-satu hari tu kita tauhid 2-3 buah. Satu-satu hari tu kita tauhid 2-3 buah tu pula tiap-tiap hari. Kita ni hari ni satu tauhid je, seminggu sekali pula. Kena ulang lah. Ngaji pondok tak payah ulang. Sebab
Kitab tu satu-satu tu tiap hari dia sama je. Kemudian dalam satu hari mengaji belah-belah kitab. Tauhid 2-3 kitab, Fiqh 2-3-4 kitab. Jadi dia banyak. Jadi tak payah ulang lah. Jadi boleh lekat tu kerana berulang-ulang kitab. Berulang-ulang kitab. Kemudian pula kitab harian. Jadi mudah. Kita ni dah lah satu kitab. Lepas tu mingguan pula. Ni mingguan ni kira hak paling tu, hak paling jauh dah ni mingguan ni. Mana kita kata dekat-dekat nak putus mualak dah. Ke putus dah mualak? Hak minggu lepas ada oh. Tak ada minggu lepas. Putus mualak. Kalau seminggu sekali pun dekat-dekat nak putus mualak. Kalau baca kitab tu hak 2 minggu sekali. Kalau baca kitab tu sebulan sekali, gelak gambar lah. Baca kitab sebulan sekali. Sebulan sekali tu ceramah boleh. Mari sebulan sekali ceramah je. Sekali pergi ambil satu tajuk. Ambil tajuk khusus lah. Ambil satu tajuk. Sekali pergi ambil satu tajuk. Tak apa tu. Ni kalau sebulan sekali baca kitab. Tapi ada orang mengajar sebulan sekali baca kitab. Hak dia sekali pun ni cerita dekat-dekat ni. Kalau jauh-jauh tu nak kata macam mana. Lepas tu saya daripada dulu lagi dah. Hak dekat-dekat ni memang orang pujuk macam mana pun suruh bahagi. Kata minta maaf lah. Yelah. Dah saya biasa, saya semua kelas mingguan. Jadi adalah masjid-masjid lain ustaz. Bagilah. Biar masing-masing boleh sikit seorang kata. Bagilah. Pak malam tu jangan buruk setepak. Contohnya dua malam setepak, dua kali setepak, 2 kali setepak. Mana masing-masing boleh belajar dia kata. Saya tak sanggup. Tak boleh kata. Jadi rugi dia kata kalau 7 malam hanya boleh ngajar 7 tepak. Kalau kita buat ni selang-seli 7 malam boleh 14 tepak. Boleh 14 tepak, banyak sikit dia kata. Tak ada orang minta sebulan sekali tu, tak ada lah. Cuma orang minta supaya bahagi. Mingguan tu, mana 4 kali sebulan tu, biar buat 2-2. Buat 2-2 tu saya tak sanggup, saya teras sekali. Saya teras agak sekali dulu. Kuliah maghrib, 2 minggu. Jadi tepat tu asalnya, tepat dia sepenuhnya, 4 kali. Dah duduk mitok, tak apalah. Lepas tu, buat selang-seli. Akhirnya, 2-2 berhenti. Apa? Tak tahu nak cerita lah 2 minggu. Betul nak sambung macam mana? 2 minggu. Lepas tu tak buat dah. Tak buat dah. Dah. Sekali tu je saya buat. Saya 4 kali seminggu tu hak 2 kali tu letak di tempat lain. Selang-seli. Tak jadi. Teras sekali lah tak jadi. Ni kadang-kadang orang tak faham. Ustaz saya nak minta minggu kelima je dia kata. Minggu kelima dia kata. Faham tak minggu kelima? Sebab dia kan dalam 2, 3, 4 bulan ada sekali 5 kali. Faham tak ni? Contoh kalau kuliah maghrib. Kalau kita kata kuliah maghrib malam Ahad. Dia ada 2, 3, 4 bulan ada 5 kali malam Ahad. Dia ada. Dalam setahun tu dalam 3, 4 kali tau. 3, 4 kali dalam setahun dia ada 5 kali. Dia 5 kali, faham tak ni? Dia 5 kali. Ustaz saya nak minta malam kelima. Minggu kelima je dia kata. Saya ni tak ada minggu kelima. Kenapa tak ada Ustaz? 3 bulan ada sekali minggu kelima. Saya tak ada. Saya kuliah tiap-tiap minggu. Minggu pertama ke, minggu kedua ke, minggu kelima ke. Tak ada nama minggu pertama, kedua, kelima. Tak ada. Kalau kata malam Ahad, malam Ahad. Kalau kata malam Isnin, malam Isnin. Tak ada. Jadi ingat ke dah hak jenis minggu kelima ni, minggu pertama, minggu 3 ustaz lain, minggu kedua, minggu 4 ustaz lain. Minggu kelima. Minggu kelima. Dia nak tu lah. Dia tak faham. Dulu lah. Saya dok lah.
Mana tak boleh kata. Biarlah, tak banyak tepat pun tak apa. Tapi mingguan. Bayangkan kalau 2 minggu sekali, tak ada je sekali. Tak sihat ke apa ke, sebulan lah baru sampai. 4 minggu baru sampai. Terus sekali tak jadi. Nak pergi mengajar tu, nak cerita apa ni, jadi putus. Orang ngaji tak tahulah macam mana. Ni baca kitab sebulan sekali. Ni cerita hak dekat. Hak sagi ke Mamang tu oleh kerana tempat jauh. Sebulan sekali. Kata sebulan sekali tak jadi. Tak dia nak belajar, dia nak ngajar sebulan kali. Tu hal-hal nak bundur tu. Hal-hal nak bundur, tak jadi sebulan sekali, nak bundur lah. Tak jadi 2 kali lah sebulan. Boleh lah 2 kali sebulan. Sakit lah 2 kali sebulan. Asalnya tak berapa nak duduk dah, terus sekali sebulan. 2 kali. Alhamdulillah lah boleh buat 2 kali. Tapi rasa tu sikit lah, macam kita pula jauh kan. Rasa dekat sangat pula. Tu pun ada pula orang tak setuju, marah 2 kali sebulan. Sekali cukup lah, 2 kali banyak sangat. 2 kali orang marah pula. Orang masjid boleh marah. Sekali sebulan, tambah jadi 2 kali. Marah. Lepas tu buat 2 kali, tak mari dah sejik. Allah kata, pelik manusia ni. Kalau tak ambuh, sudahlah. Senyap, sipanan hati, sudahlah. Apa nak menzuhir kat orang kita tak ambuh? Senyap je. Tapi malang hak segi ngajar, pergi masjid lain. Dah tahu kita tak ambuh. Kenapa siapa tak ambuh? Tak tahulah, masa ustaz ngajar duk main telefon. Patut pun tak ambuh. Sekali sebulan pun main telefon dah. Ni bukan budak-budak ni, orang tua. Sekali sebulan pun main telefon dah, mana dia tak minat? Tak. Orang tua seumpama ni, masa pergi sekolah, anak cucu dia buat telefon dah kelas. Mesti anak cucu buat telefon kau. Dan orang tua dah ni, kelas ngaji fardhu ain main telefon, anak cucu dia pergi sekolah mesti bawa telefon dah. Dah, takkan sekolah bawa telefon. Anak cucu dia cerdik. Orang tua tu je tak cerdik. Mai kelas fardhu ain main telefon. Anak cucu budak pun pergi sekolah tak bawa telefon. Sebab apa nak belajar macam mana main telefon? Orang tua dah kelas fardhu ain boleh main telefon. Maknanya tak dia kena turun, kena tukar. Maknanya kena pergi tukar dengan budak cucu tu. Ni orang dia ilmu dia di mana hati tak boleh terima. Ilmu agama Allah hati tak boleh terima. Semayang berjemaah rajin. Ilmu nak kenal Tuhan yang disembah, tak boleh nak terima. Ilmu nak ajar buat hukum hakam ibadah semayang ni, tak boleh nak terima. Dah semayang macam mana? Ini pelik. Tapi apa? Bahagian masing-masing. Wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayiqan haraja. Tuhan kata, sesiapa yang mendaki oleh Allah Ta'ala bahawa Allah menyesat akan sesiapa, nescaya Allah menjadikan hati dia sempit, sesak, tak terbuka hati dia. Sebut kata ilmu akidah fardhu ain pun tak terbuka. Dia kekal dengan kejahilan. Belajar tak boleh kekal dengan kejahilan. Bahagian masing-masing. Gitu je. Kita belajar sekolah, cakap dengan kawan sebelah budak berani. Nak paling kiri kanan budak berani. Dah sekolah kan? Senakal-nakal budak-budak, nakalnya kita ni bising bangun kelas tu. Bising sebising-bisingnya kelas tu. Bunyi cikgu mari, senyap. Kelas hak nakal tu. Tak ada cikgu kot, jadi macam pasal lah. Tak ada cikgu, pasal lah jawapan dia. Bunyi cikgu mari, senyap. Ni budak nakal. Ada ni. Orang tua hak nakal macam mana? Ustaz ngajar, dia bersembang, molek-molek ada. Tu nakal sungguh tu. Nakal. Dah ngajar, dia bersembang. Hak main telefon. Hak bersembang. Budak-budak dah buat kerja gitu, walaupun budak nakal pun. Sebab apa? Dia tak boleh. Ilmu dia tak nak terima, tak boleh. Dia jadi
tadilah ya ja'al sadr dayiqan haraja, Allah menjadikan hati dia sempit, tertutup, tak terbuka. Itu kata bahagian masing-masing. Tuan tetap dah pada azal seseorang ahli syurga, tuan tetap dah pada azal seseorang ahli neraka. Orang ahli syurga, Nabi kata Allah Ta'ala akan kurniakan ilmu, dan orang ahli neraka, Nabi kata Allah Ta'ala akan haramkan ilmu, tegahkan ilmu, halangkan ilmu daripadanya. Wayuh yamur asyia, Nabi kata Allah Ta'ala akan mengharamkan, akan menegahkan akan seseorang yang Tuhan takdirkan pada azab orang yang celaka, iaitu ahli neraka. Celaka asyia ni orang yang ahli neraka. Nabi kata Allah akan haramkan ilmu kepadanya, Allah akan tegah ilmu kepadanya, Allah akan halang ilmu kepadanya. Lepas tu tak pelik, orang mengajar ada yang lari balik, tak pelik sebab dia tambah. Orang mengajar tak lari balik sebab malas nak mari pulang isyak, dia main telefon, dia bersembang. Ada yang orang mengajar fardu ain, dia ngaji Quran. Ngaji Quran macam mana ustaz? Kan ibadah tu sunat, orang tengah mengaji Quran, orang tengah mengajar fardu ain. Ada satu tempat, ni bukan hak saya lah, ada ustaz tu mengajar, dia kata dia baca Quran luar 3-4 orang. Baca Quran seorang tu, saya pun dapat maklumat agak. Saya mengajar ada orang baca Quran. Wallahu alam ditutup Quran. Orang tengok tidak, dia orang tengok tidak duli, dia rasa macam dia hebat. Orang ramai-ramai duk belajar tu jahil belaka. Dia hok pandai seorang, dia ngaji Quran. Ini semua tak normal orang panggil. Pada ni tak normal lah. Sebab orang di masjid tu semua ada kitab, dengar. Ada kitab lah, dengar lah. Dia seorang baca Quran. Tak normal lah. Tak normal ke macam mana? Tapi seorang tak tu mana? 2-3 orang dia baca Quran. Ustaz tu ngajar depan, ngajar tauhid ngajar tauhid sebab 20. Bukan baca buku fadilah ni, ngajar tauhid sebab 20. Dia mengaji belakang 2-3-4 orang. Bunyi dalang. Tunggu ramai bunyi. Ustaz tu kata ginilah, kita tangguh, kita berhenti ngajar dulu sekejap. Ustaz tu kata kita pakat dengar ngaji Quran lah. Biar kita boleh pahala, kita pakat ngadak ke dia belaka, kita pergi dengar dia ngaji Quran belaka pula. Pakat berhenti. Waktu masa muka 2-3 orang, tutup Quran, dia pun balik. Masa muka. Tu tak normal belaka tu. Waktu molek kena report polis tu. Tapi hari report polis pun polis tak boleh nak akih juga tau. Hari report polis pun pening, tak apa. Tak. Orang mengajar, dia buat ngaji Quran 2-3 orang, ganggu kita orang. Ada tak? Apa? Section pun. Section tak? Section mana ada tak ni, ada tak? Polis kata tak ada section tu. Lepas tu nak macam mana tu? Polis tu tak layan juga lah. Sebab tak ada section, nak macam mana? Sebab apa? Sebab perangai tu tak berlaku dalam masyarakat, melainkan orang tak normal. Tapi berlaku seumpama tu. Orang terasa hati dia ngajar kitab, ngajar 20, bunyi luar. Sayanya hanya baca seorang tu dak benda kita. Saya pun tak tahu. Orang cerita, tapi orang panggil pelik lah. Pelik. Kita mengaji ni kalau boleh nak harian. Mingguan tu lah. Jadi kalau nak ngaji harian, nak harian kena hidup pondok lah. Hidup pondok boleh mengaji kitab harian. Lepas tu kadang-kadang orang tak boleh ustaz dia kata nak ikut macam ustaz kata. Jadi dia nak jumpa dengan saya, ustaz saya ni memang tak erti sungguh ustaz Allah, tak erti sungguh ustaz saya nak macam mana ni nak ngaji ni, kata nak ngaji daripada ABC ni, dia kata daripada ABC nak ngaji daripada awal ni. Memang saya tak ada sungguh ustaz kata nak ngaji gitu kena hidup pondok je hidup pondok. Nak hidup pondok ustaz bukan macam mana ustaz rumah tangga, tak ada rumah tangga dah. Rumah tangga kita di alam barzah ni, rumah tangga kita hidup pondok lah kata. Tadi nak pergi, tak apalah ngaji kapung. Dah mingguan untuk satu tempat. Kita ngaji hari-hari lah. Subuh kita ngaji, kalau ada kuliah duha kita mengaji, ada kuliah maghrib kita ikuti. Lepas tu pula kita ada masa lagi, kita ikut rakaman pengajian pondok.
Pondok sekarang ni ada buat live pengajian. Buat live. Mana tak hati pergi pondok lah. Saya kata sugi pondok, saya tahu dah itu payah nak buat. Tapi nak cerita kalau nak ngaji gitu. Tapi Tuhan jadikan sekarang ni pondok pun buat live. Bukan pondok Malaysia. Pondok Fotoni ada tu buat live. Pondok Pasir Tumbuh ada buat live. Mana atas kita nak tambah je. Dah dia kata dia kosong, nak ambil daripada awal, kena sepenuh masa. Tengok ambil dalam hak ngaji masjid, ngaji masjid. Hak ngaji rakaman, hak FB, hak live. Hak dengar semula. Atak kita usaha situ lah. Sebab dia kata dia kosong. Tauhid lagi, pekoh lagi, tasawuf du'ain lagi. Hak kosong sungguh. Kita duduk kapung, dengar semua tu lain cerita. Kalau kosong sungguh. Dah duduk bandar-bandar besar, kerja, bangun, keluar pagi, pergi kerja, petang, balik, tak ada penuh pergi masjid. Tak ada penuh dengar. Zaman dulu pula kurang orang mengajar zaman dulu. Jadi kalau kata kosong tu, memang kosong lah. Kalau kata kosong tu, memang kosong sungguh. Memang kalau betul-betul nak ngaji, kena harian, kena duduk pondok. Tak duduk pondok pun, ngaji hak harian, hak kita ikutlah hak rakaman mana-mana pun. Mingguan ni, hak paling jarak dah ni. Hak mingguan hak paling jarak. Sebab itulah saya ulang ni, biar hak patut kipayah lah. Ulang. Ngaji pondok tu cerita lain. Hak tu kitab tauhid sari-sari 2-3 kitab. Kemudian 2-3 kitab tauhid. Lepas tu tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari. Ada ni. Kita ni seminggu sekali kena ulang lah. Masuk istighna 11 sifat wajib. Baki lagi 9. Masuk iftikar. Ulang. Gitu lah. Lepas tu jadual tu pula. Ke tak ada dah jadual tu nak pulau. Kan ada orang kita sebut jadual tu pengung. Ustaz ni cerita apa jadual? Jadual sifat 20. Ada tau. Kalau tak ada, suruh tuan dibawa pula. Adalah ke tau? Kata aku pengung kan? Ustaz cerita apa? Main duk jadual. Jadual dia cerita apa? Jadual sifat 20 dia comel tu. Dia buat sifat 20, lepas tu dia ada buat garisan. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah. Dia buat garisan. Istighna hak mana, iftikarnya hak mana. Dia gitu. Jadi istighna 11, iftikarnya adalah 9. Hak sifat wajib. Ni hak mustahil pula. Hak mustahil hukum dia tu. Hak sebelah hak mustahil masuk dia bawah sifat istighna. Jadi sebelah hak wajib, sebelah hak mustahil, jadi 22. Dan ditambah lagi, tambah lagi. Mana? Harus bagi Allah 1. Maka jumlah yang masuk, yang mana yang terkandung di bawah istighna 23 aqidah. Ni 23. Mana? 11 sifat yang wajib, 11 sifat yang mustahil hukum dia, 22, 1 yang harus, 23. Masuk di bawah sifat iftikar 18, 9 sifat yang wajib, 9 sifat yang mustahil 18, 23 siapa 18, 41 terkandung di bawah asyhadu alla ilaha illallah, 9 sifat terkandung di bawah Muhammadur Rasulullah. Jadi 50 aqaidul iman yang terkandung di bawah dua kalimah syahadah. Situ. Jadi 23 ni istighna ni. 11 sifat yang wajib, 11 sifat yang mustahil, dan ditambah lagi harus bagi Allah 1. Harus Allah mengada dan harus Allah tidak mengada. Masuk sifat istighna.
Sebab apa? Kalau wajib Allah mengada, oh main duk wajib-wajib ni kok, tertekanlah jadinya. Tidak terkaya lah. Macam kita tak bebas. Sebab apa? Ni wajib kena buat, hak ni wajib kena tinggal. Kan kita kan, bukan gitu. Maka kita ni tak bebas, kita terikat. Kalau Allah wajib buat perkara ni, Allah wajib buat perkara ni, mana istighna Allah Ta'ala? Mana terkaya Allah? Mana lepas Allah daripada segala-gala? Tak lepas lah. Macam kita lah, lepas ke dah? Tak lepas. Ni wajib buat, ni wajib tinggal. Nak lepas macam, nak bebas macam mana kita? Terikat. Jadi sifat harus Allah mengada dan meniada, masuk dalam sifat istighna. Allah wajib mengada, lucu sifat istighna. Jadi sifat harus pun masuk di bawah sifat istighna juga. Jadi 11 sifat yang wajib, 11 sifat yang mustahil 22, satu sifat yang harus 23 yang terkandung di bawah istighna. Macam mana? Hari ni saja pun berulang-ulang dah hari ni. Kena tanya sekali dapat raya tau. Senyap je. Tanya sekali tau. Mula nak macam kita, anak tanya ni, kita nak pindah pada iftikar dah ni. Nak mengerupang lah iftikar. Istighna 23. Mana istighna 23? Macam mana kamu? Tak mari mengerupang. Ni. Fardu kifayah lah. Tapi ini fardu kifayah ilmu tauhid. Ini fardu kifayah ilmu tauhid ni. Biar kemah molek sikit. Mu'tazilah dah, Allah wajib. Allah wajib. Allah wajib melakukan perkara yang baik. Allah buat manusia kan. Allah wajib beri manusia tu cukup makan. Tu manusia yang kebula tu, tu bukan Allah buat, manusia dia yang buat. Dia pergi perang buat apa? Dia berperang ni benda yang buruk, benda yang tak baik. Bukan Allah tu. Tak ada kehendak Allah situ. Mu'tazilah pergi kot tu. Jadi hak kita ni hak cukup makan, hak makan hak lebih daripada cukup, makan hak sedap. Tu wajib Tuhan buat. Tu Mu'tazilah, wajib. Tu apa? Sebab Tuhan buat manusia kan. Tuhan wajiblah beri dia cukup makan. Tuhan wajib beri dia bukan setakat cukup makan, makan biar mewah. Dia tak wajib. Tu Mu'tazilah. Jadi orang hak tak cukup makan, hak kelaparan, lah cukup makan, sebab dia malah. Malah perkara buruk bukan datang daripada Allah Ta'ala. Ini Mu'tazilah. Perkara buruk, pemalah dia tu bukan datang daripada Allah. Oleh kerana dia pemalah, maka dia tak cukup makan. Maka dia cukup makan tu kerana dia malah bukan datang daripada Allah. Ini Mu'tazilah. Hak cukup makan ni, hak ni wajib Allah beri cukup makan. Ini Mu'tazilah. Kalau wajib, istighna Allah di mana? Terkaya lepas Allah di mana? Allah wajib. Ni. Kita ahli sunnah tak? Harus Allah mengada dan meniada. Allah makan cukup, harus bagi Allah. Allah uji dengan makan tak cukup, harus bagi Allah. Haruslah. Lepas tu kita ahli sunnah wal jamaah, Allah memasukkan orang yang beriman dan beramal soleh ke dalam syurga Allah dengan kurniaan. Sebab apa dia kata kurniaan? Sebab Mu'tazilah kata wajib Allah kena memasukkan orang yang beriman dan beramal soleh ke dalam syurga. Wajib Allah. Kita ahli sunnah tak? Allah memasukkan orang beriman dan beramal soleh ke dalam syurga dengan kurniaan, dengan fadli, limpah kurnia Allah, bukan dengan kewajipan. Ada ni. Ni kita ahli sunnah. Mu'tazilah dok wajib. Kalau wajib, mana istighna Allah? Terkaya Allah lepas daripada segala-gala. Lucu sifat istighna. Jadi sifat harus ni, harus Allah mengada meniada pun masuk di bawah
sifat istighna juga. Maka jumlah yang masuk di bawah istighna 23 akidah. 11 sifat yang wajib, 11 sifat yang mustahil, campur dengan satu sifat yang harus, jadi jumlahnya 23 akidah yang masuk di bawah istighna. Sesah istighna iftikar, berkehendak yang lain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna yang kedua yang masuk di bawah makna kalimah syahadah yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Wallahu a'lam. Ini kitab Hidayatus Salikin. Kitab Hidayatus Salikin. Hak nipihnya muka surat 12, baris yang kelima daripada bawah. Hak tebalnya muka surat 28. 28 baris yang kedua daripada atas, hak tebal. Saya ni pakai hak nipis. Jadi saya biasa beritahu muka surat hak nipis lah. Kita ni banyak pakai hak nipis. Cuma orang kita ni nipis sutir, tebal sutir, sedap ngaji dah. Lepas tu nipis sutir, tebal sutir, lepas tu rumi pula sutir. Allah. Nipis jawi ada, tebal hak jawi ada, hak rumi pada selagi. Kalau ada orang bahasa putih dia ada juga orang kali. Lepas tu tengok hak mana tak tahu. Dia nipis ni dia halus sikit, kalau tebal tu dia besar. Dia besar. Kalau nak mengaji, hak tebal tu mudah sikit, boleh buat catatan tepi. Hak nipis ni dia nak catatan tepi tak boleh, buat tepi tu kita adurun napis tepi tu. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan jangan engkau kencing atau berok di dalam lubang tanah, dan jangan engkau kencing dan berok. Hak sebelum ni qada hajah, ni kencing dan berok. Jadi bunyi tu sikitlah. Dan jangan engkau kencing atau berok di dalam lubang tanah. Lubang tanah ni sama betul lubang binatang. Ni lubang tanah yang merekoh-rekoh tu. Kerana ditakuti ada binatang di bawahnya, di dalam dia tu. Sama telah pula memang di dalam lubang binatang. Ini hanya lubang tanah. Lubang tanah ni mungkin tanah hak merekoh, tanah hak pecah, dan kemungkinan juga lubang binatang yang buat, binatang yang duduk. Ni semata-mata lubang tanah. Jangan engkau kencing dan atau berok. Hukumnya adalah makruh. Hukumnya adalah makruh. Hukum asal ni, kalau menyakiti, itu haram, tu bicara lain pula tu. Sama ada menyakiti binatang yang ada di dalam, ataupun kita akan disakiti oleh binatang yang ada di dalam. Oh, kecing lubang tu bekok lah, kena patuk dia kawan tu. Memang jadi gitulah mudarat, sebab ada binatang yang bisa di dalam tu. Tu sama, tu haram lah. Ni makruh larangan ni. Jangan ni larangan makruh.
Sebab apa? Sebab ni tidak diyakinilah memudaratkan akan binatang yang ada di bawah tu, dan juga tidak akan memudaratkan akan diri kita. Kalau memang memudaratkan, tu haram. Ada ni. Sebab kemungkinan di dalam tu ada binatang. Binatang hok biasa-biasa, nanyalah dianya. Kalau binatang hok bisa-bisa pula, kita lah pula nanyanya. Dalam lubang tanah, kalau memang lubang binatang, hok tu janganlah tu. Lubang binatang tu jangan hok tu. Sebab tu memang akan menyakiti binatang tu. Ni hanya lubang tanah sahaja. Hanya lubang tanah. Itu memang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebablah kadang-kadang lubang-lubang ni dia tempat kediaman jin. Terkadang lubang-lubang ni tempat kediaman jin. Dan terkadang dalam lubang ni ada binatang-binatang yang kecil-kecil, binatang-binatang yang lemah, akan menyakiti binatang tu. Kalau binatang tu hok buah, hok kuat, dia akan menyakiti diri kita. Lepas tu ada diceritakan bahawa tadilah hok kata tempat jin tu. Sebab lubang-lubang tanah ni terkadang setengah menyatakan ia tempat jin. Hok tanah-tanah merekah tu. Ada diceritakan bahawa Sa'ad bin Ubadah mati kerana kencing di tempat kediaman jin. Atau ada dinyatakan dalam kitab. Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, jin tu lah yang membunuh dia kerana kencing di tempat dia. Pada ni kita fahamlah, jin ni macam manusia lah juga. Jin ni macam manusia. Maknanya kalau buat sakit ke dia dia balas lah. Lepas tu jin boleh membunuh, mematikan. Samalah, adakah manusia boleh membunuh, boleh mematikan? Hakikatnya qada. Tapi boleh katalah kenapa mati tu? Kerana kencing tempat jin. Maka matilah dianya. Macam jin boleh bekas. Sama juga. Dibunuh oleh manusia. Kenapa? Kerana begian. Kerana mati dianya kerana dibunuh oleh manusia. Adakah manusia boleh mematikan? Tu atas hak zahir. Jadi jin sama, manusia sama, makhluk Allah. Ada ni. Pegangan kita ni makhluk tak bekas sama sekali. Tapi jangan kita cari pasal nak menyakiti jin. Jangan cari pasal nak menyakiti manusia. Sebab apa? Dia balas balik, cedera kita, boleh bawa mati kita. Ada ni. Tapi pegangan kita sama je lah. Jin sama, manusia sama. Lepas tu macam mana kalau kita minta pertolongan? Minta pertolongan dengan jin ke minta pertolongan manusia je sama je. Minta pertolongan dengan makhluk asbab. Tapi minta pertolongan dengan manusia ni, hak kita nampak depan mata kita, hak kita harap ke dia, kita minta tolong dengan dia, molek ada kita dianiayai, kita ditipu. Pada ni orang yang kita minta tolong manusia, orang yang kita tolong manusia, yang memang kita kenal dan memang kita harap ke dia, memang kita baik dengan dia, molek ada kita ditipu, dianiayai. Macam mana kita nak minta tolong dengan jin? Jin kita tak nampak ni. Manusia yang kita nampak, yang kita percaya,
Molek-molek ada kita ditipu, dianiayai. Lepas tu nak minta tolong ngejing. Sama je kan hukum? Memang sama hukum. Sebab manusia ke jin ke makhluk, kita boleh minta tolong atas nama asbab. Tapi kita nak minta tolong ngejing, jin mana? Jin ni baik ni, jin ni. Dia ngaji Quran. Dia kata jin ni baik. Yelah, orang ni pun baik juga. Hak tipu orang, hak anayai kawan tu. Dia baca Quran, dia semayang, dia berjemaah. Bukan hak tu kadang-kadang kena tipu. Samalah juga. Tu kata, hak kita nampak, nak kita nampak hak kita percaya jangan kadang-kadang sama-sama ahli jemaah ditipu. Dia kedai roncik. Dia memang tak ada berilah hak hutang-hutang yang tak beri. Tapi hak ning ni dia beri. Sebab dia gaji bulanan. Dia gaji bulanan, cikgu sekolah. Lepas tu memang dia ahli jemaah masjid. Jadi tuan kedai ni, kedai roncik ni pun 5 waktu masjid. Maka dia beri pengecualian lah. Dia sebulan sekali bayar. Dah dia orang gaji tetap kan, tak susah lah. Lepas tu orang duduk masjid. Lepas tu mana akhir bulan bayar selesai. Akhir bulan bayar selesai. Satu bulan tu minta maaf je, saya ni nak pakai duit ni. Boleh tak saya bayar untuk sekali lagi lah, 2 bulan saya bayar sekali. Tak apalah, orang masjid kan? Baik. Cukup sebulan lagi tu tak ada dah dianya. Sebab apa? Dia boleh pindah dah. Lepas tu dia sengaja tak mau bayar. 2 bulan dia tak mau bayar. Nak kata mana? 2 bulan. Bulan pertama, bulan kedua. Senyap tak payah bayar. Faham tak ni? Ni contoh. Ni manusia. Allah jin tu baca Quran lah, apalah. Tak boleh. Jadi sadun lizari'ah dia panggil. Nak tutup punca kerosakan, jangan. Ngejing jangan. Hakikinya sama je. Manusia ngejing sama je. Tak boleh. Sebab apa? Sebab banyak mudarat dia. Jin ni hak kafir lah. Dia macam manusia juga. Hak beriman. Jadi jin ni macam manusia juga. Ada hak Islam. Hak Islam ni ada hak pandai baca Quran. Tapi macam manusia tadilah, dengan baca Qurannya, dengan berjemaahnya, molek-molek ada dia aniayai, dia tipu. Macam mana dengan jin? Faham tak ni? Tak boleh lah, tak boleh. Apa bezanya minta tolong dengan manusia dengan minta tolong dengan jin? Sama asbab. Hukum asal boleh. Tapi kenapa tak boleh dengan jin? Sebab sadun lizari'ah. Jangan mudah-mudah. Kena tipu molek-molek ada ada. Jin ni bagus ni, teman dia. Dia bangun lambat. Jin kejutkan dia. Dia lalas, jin peringat dia. Bagus kata. Kita tak payah pakai jin, kita pakai nabi. Pakai ulama, pakai kitab. Siapa aja suruh pakai jin? Dah ni jin ni daripada saya muda lagi dia teman saya ni. Dia nasihat saya baik. Jangan kata. Awak kena ambil agama daripada Nabi SAW, manusia. Kita ni kena ambil agama daripada manusia, daripada Nabi SAW, bukan ambil daripada jin. Ambil daripada warasatul anbiya, hak ulama, hak kitab. Dah tak pakai dah. Akhir sekalinya jin ni kata macam mana? Jin kata kamu tak boleh berkahwin. Kalau kamu nak berkahwin juga, kalau kamu berkahwin akan jadi mudarat keturunan kamu. Kalau kamu nak berkahwin juga, kamu kena berzina sebelum kamu berkahwin dengan pasangan. Tu. Dia tu jin tu. Boleh dah ustaz. Jangan. Perkara haram ijma' ulama jangan kata halal. Jangan kata boleh, dia kafir. Jangan. Ni dah nampak dia. Kena tipu lah. Memang ada jin kadang-kadang menemani. Hak jin menemani tu lain. Hak ni cari jin untuk menjadi jadi teman. Dia cari jin. Ada siapa? Orang mengajar. Dia beli jin di Indonesia. Berapa ekor tau jin dia beli di Indonesia? Beli jin di Indonesia.
Ada. Tapi jin tu pun kawan tu kena covid tak ada apa jin tu. Covid jin tak boleh nak tu. Ni beli jin di Indonesia. Tu bukan. Sama je. Jin ke manusia ke sama je. Asbab betul? Betul. Sama je. Pegang kita semua qada. Tapi boleh ke untuk jin? Tak boleh. Melainkan ada. Tu cerita lain tu. Tapi secara umumnya tak boleh. Minta pertolongan, bantuan dengan jin. Jin ni dia menipu. Kalau dia berobat, ni perangai jin, dia berobat, alhamdulillah jadi sembuh. Lepas tu jin tu suruh kawan dia pula pergi buat sakit pula. Buat sakit, dia mari pergi berobat pula. Lepas tu sembuh, alhamdulillah sembuh. Lepas tu suruh kawan dia pergi nyakit pula, dia pergi berobat pula. Hak tulis je dia main. Ada ni. Tu. Akhirnya jadi hamba jin, hamba tu bomo. Apa sakit tu bomo. Sebab apa? Sebab dia duk main dah ni. Tu bomo duk main ngejing, jin duk main hak jin hak win nyakit ni. Dia ni win nyakit, ni win obat, ni win nyakit, ni win obat. Tahu, zaman itu kan bukan cerita gitu. Hak ni bela, disuruh hak bela dia tu pergi win sakit, dia pergi berobat. Disuruh hak bela dia tu buat sakit, dia pergi berobat, bukan gitu. Cerita zaman-zaman dulu kan. Jangan main kalau zaman dulu handalang. Kan dia bela dah panggil dah. Lepas tu disuruh belaan dia tu pergi buat sakit. Lepas tu dia pergi berobat. Jadi akhirnya dia dapat duit. Ni mainan ginilah. Ni mainan makhluk halus gitulah. Tapi hakiki makhluk belaka. Manfaat mudarat datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan cari penyakit. Jangan pergi ni kencing berok di lubang tanah yang kemudian itu adalah tempat jin. Itu diceritakan bahawa Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu mati kerana dia kencing di tempat jin. Gitu je lah. Ini cerita dulu belaka ni, tak ada dah ni. Nak kencing, nak berok lubang tanah. Jangan dulu. Dia kena ayak tu. Dia tengok binatang masuk. Dia pergi berok situ. Ni cerita orang yang berok tanah dululah. Dan jangan engkau kencing pada tanah yang keras. Dan pada tempat angin berhembus. Kerana memeliharakan daripada terpercik. Dan jangan engkau kencing pada tanah yang keras. Makruh kencing di tanah yang keras. Sebab apa? Sebab ditakuti menyebabkan air kencing tu mengercik kepada kita. Kalaulah kita kencing di tempat yang keras, memang diyakini akan kena kepada kita, menyebabkan berlumuran najis di kitanya, maka hukumnya adalah haram. Sekarang dikencing di tanah yang keras. Kalau kita kencing di batu ke, di dinding ke, hukumnya makruh. Kerana dibimbangi air kencing tu akan mengercik ke kita. Tapi kalau diyakini air kencing tu akan mengercik kepada kita dan menajiskan akan diri kita, belum orang kita dengan najis, hukumnya adalah haram. Adapun kita sekarang kencing, tempat kita kencing tu memang kerah belaka, pandai ni. Tetapi cara dia buat tempat tu adalah, mana bila kita kencing tempat tu, air kencing tidak akan balik kepada kita. Pandai ni. Sekarang di sini jangan engkau kencing pada tanah yang keras. Pada tanah yang keras. Takut kencing tu akan mengercik balik kepada kita. Sekarang ni kita kencing, memanglah di tempat kita kencing tu keras belaka. Kan dia tak panggil seming, dia panggil apa? Putih-putih panggil apa tu? Mangkuk tandas tu. Keras belaka tu kan. Tapi dia buat dah cara dia buat mangkuk tu kan. Mana kalau kita kencing kena di tempat yang keras tu, air kencing tu akan
tidak akan mercik ke atas. Maka tu tidak makruh lah. Cara dibuat, itulah tempat tandas tu, cara tu kan. Termasuk macam hak kencing berdiri tu. Hak kencing berdiri tu orang lelaki lah. Hak kencing berdiri tu. Kan dia kencing di dinding tu kan. Hak dinding tu hak air keluar tu lah. Bukan sekolah gitu dulu. Sekolah dulu kan bukan tempat kencing budak-budak ni, budak lelaki lah, bukan budak lelaki ni. Bukan hak tuju di dinding tu. Kan dia panjang tu kan. Tempat kencing bukan tuju di dinding tu. Dan dinding tu keras lah tu. Hak tu dia buat dah. Bila kencing sahaja, dia tak akan mari ke depan. Dia akan turun ke bawah. Dia gitu. Bukan gitu tandas budak-budak dulu. Dia panjang gitu kan. Lepas tu air turun kot batang pahit. Dia sentiasa basah je dinding tu. Dia kencing di tempat yang keras. Adakah air kencing tu mari kepada orang yang kencing? Ada. Ada. Maka tu tak makruh. Hak ni hak kencing, hak tanah keras, batu keras yang menyebabkan kemungkinan air kencing tu akan mengercik balik kepada orang yang kencing. Kemungkinan, tidak diyakini, maka hukumnya makruh. Kalau diyakini akan menajiskan, maka hukumnya adalah haram. Kalau diyakini menajiskan, hukumnya adalah haram. Dia gitu. Ada pun kencing tempat keras sekarang, tu tak ada masalah tu. Sebab memang air kencing tidak akan kembali. Ni kalau orang was-was ni, dia habislah sini. Dia mikir kalau kencing, air kencing akan mengercik. Tak ada. Tambahan pula, kita kencing ni bukan macam budak-budak. Kita kencing bukan macam budak-budak. Duduk molek baru kencing. Budak sungguh. Dia cantik. Dia bukan kencing dalam tempat kencing pun, kena dinding pun mungkin. Tu mungkinlah mengercik. Kalau orang tua tak ada. Tapi kalau orang was-was ni, Allah lah. Habis satu tandas dia basuh. Duduk main tandas je. Orang duduk semayang dah. Sampai ke orang salang dah. Duduk main dia jambang je. Sebab apa? Kena kencing dia kata. Tu bukan tu. Ni. Dan pada tempat angin berhembus. Berhembus. Angin bertiup lah. Kerana memeliharakan dia terpercik. Kencing menghadap angin yang berhembus. Patah contohnya. Air kencing tu akan balik semula lah. Akan balik semula kena kepada pakaian dan badan orang yang kencing. Dan bertelekang engkau pada ketika duduk itu atas kaki yang kiri. Ketika kita duduk, ketika qada hajah, disunatkan kita bertelekang. Bertelekang maknanya kita berat atas kaki yang kiri. Berat atas kaki yang kiri ketika kita duduk, ketika kita qada hajah. Ketika kita duduk, ketika kita qada hajah, kita disunatkan duduk itu atas kaki yang kiri. Dan bertelekan engkau pada ketika dudukmu itu, duduk ketika qada hajah, kencing ataupun berak, atas kaki yang kiri. Sunat berat atas kaki yang kiri. Ini bukan pandangan yang muktamad. Pandangan yang muktamad, duduk atas dua kaki sama berat kaki kanan dan kaki kiri. Ini hak pandangan yang muktamad. Hak bertelekang atas kaki kiri ni, ini pandangan yang dhaif. Ini pandangan yang dhaif. Sunat bertelekang berat atas kaki yang kiri. Tapi pandangan muktamadnya atas kedua-dua kaki, sama berat atas kedua-dua kaki. Kan kita atas dua kaki tu kan sama berat kan. Hak tu pandangan muktamad. Hak dah kita ni disuruh kita mana ni? Berat sebelah kaki kiri.
Bukan sama berat ni. Berat sebelah kaki kiri sebab dikatakan bahawa lebih mudah. Lebih mudah hak najis tu nak keluar. Disebut berat atas kaki yang kiri. Tapi pandangan muktamadnya biar sama beratlah antara kaki kanan dan juga kaki kiri. Mana macam cakung kita tu lah. Cakung biasa tu lah. Faham tak ni? Dia tanda hak atas latar tu. Kita pun berdiri ni, mencangkung duduk tu atas dua kaki. Sama-sama berat. Tapi kalau kita nak pakai kitab ni pun boleh juga. Kita berat di kaki kiri. Mana macam sengit sikit lah di sebelah kaki kiri. Ini sunat belakang ni. Ataupun kita duduk atas kedua-dua kaki. Duduk atas kedua-dua kaki. Tak payah berat kaki kiri lah. Hak ni hak disunatkan. Adapun kita qada hajah sekarang duduk senang lenang, tu bukan tu. Sebab kita dalam tandah ni kita nak segera keluar. Jadi kalau qada hajah nak lawah dia nak laju keluar, kena duduk mencangkung atas dua kaki. Kalau kita duduk atas tandah tinggi tu, hak tu dia tidak terbuka. Jadi kalau kita nak cepat tak boleh tu. Satu lagi pula, bila kita duduk atas tandah tinggi tu, kita terpaksa meneran. Pada meneran, bukan meneran, teran, N, bukan G ni. Push apa? Meneran. Jadi kita tu, kita akan meneran kuat sikit. Tak comel gitu. Dia boleh jadi berpenyakit buasir. Sebab kalau kita mencangkung atas dua kaki, kita tak adalah menerang sangat. Kita tak adalah menerang sangat. Tapi kalau kita duduk congok atas tanda hak tinggi tu kok, hak tu kita kena tu sikit lah. Sebab ni, sebab dia tutup. Pada ni. Otu kira bak qada hajah. Ni saya biasa duk ingat ni. Bak istinja macam mana pula? Bak istinja macam mana? Tetapi orang yang qada hajah duduk atas tanda hak tinggi tu sebab kadang-kadang dia uzur. Dia memang tak boleh lah. Memang tak boleh nak qada hajah mencangkung atas dua kaki. Dia kena duduk atas tu. Tu tak ada arah lah tunya. Sebab kita ada sakit. Kita tak sihat. Ni cerita orang sihat ni. Cerita orang sihat. Dia sekarang ni tak tahulah. Kalau kita pergi mana tempat, tanda hak tinggi dengan tanda hak kita duduk mencangkung atas latar ni, banyak orang pasang hak tinggi. Tahu? Mana-mana tempat dia banyak buat gitu. Tandah awam ni, siapalah duduk tempat tu. Peha dia ada kudih ke, peha dia ada kurak ke apa ke. Tapi bukan kerana tu. Sebab memang kita ketika qada hajah sunat mencangkung atas dua kaki. Jadi dia terbuka dan mudah ketika keluar najis. Kemudian pada masa istinja, tempat yang wajib kita basuh terbuka molek. Sebab tempat yang terbuka pada masa mencangkung atas dua kaki, daripada masrubah, daripada bulatan dubur, halaqah dubur, dan juga faraj perempuan yang terbuka masa mencangkung atas dua kaki, dia panggil anggata zahir yang wajib disucikan sebersih-bersihnya pada masa istinja. Tapi kalau diduduk atas tanda hak tinggi itu, tempat tu tertutup. Jadi macam mana dia nak bersihkan tempat tu? Pada ni.
Sebab tu kadang-kadang kalau kita tolong orang uzur yang duduk atas tandas hot tinggi tu, mana kemudian kita yang istinja kan, tu kadang-kadang masa kita nak pakai pamper tu tak habis. Ada tinggal kuning, tahi tak habis tu. Sebab apa? Dia duduk atas tu, kemudian mana orang pula ni orang uzur tapi makan dia selera, maka daging dia banyak. Mana daging dia banyak, jadi dia rapat. Jadi bila bukan tuan diri yang istinja, orang lain yang istinja, dalam keadaan dia duduk atas tandas tinggi, tak akan jadi sempurna. Tak apalah sekodok-sekodok. Tapi masa kita nak pakai paper tu go, adalah baki tahi. Tak ada banyak tapi adalah kuning tu. Ni masalah. Kalau duduk atas tandas yang tinggi tu. Mana kalau kita qada hajah atas tandas yang tinggi tu, masih istinja, nak selamat duduk cakung atas dua kaki lah, atas-atas. Baru mudah kita nak istinja. Gitulah. Ke mana? Jadi kalau kita duduk atas tandas tinggi tu, masa kita istinja kena sungguh sikit lah. Menggunakan jari tengah tu. Ketika kita istinja basuh berok, kena sungguh sikit. Tapi kena jagalah. Kalau siang hari Ramadan, kena jaga. Takut termasuk ni jari kita tu dalam ni rongga dubur. Siang hari Ramadan, batal puasa. Kena jagalah. Kalau hak jenis duduk atas tandas yang tinggi, kemudian istinja pun atas tandas yang tinggi. Tu kena jaga sikit. Kena jaga pada masa istinja tu. Tapi disunatkan qada hajah dalam kitab kita ni bertelekang atas kaki yang kiri. Itu berat atas kaki yang kiri. Pandangan muktamad, berat atas dua kaki kanan kiri sama sahaja. Tapi nak ceritanya mencangkung atas dua kaki, bukan duduk atas tandas yang tinggi. Ini bagi orang yang sehat. Dan jangan engkau berdiri melainkan daripada darurah. Jadi masa kita kencing lah, jangan berdiri. Kencing berdiri hukumnya adalah makruh. Kencing berdiri hukumnya adalah makruh pada ni. Melainkan daripada darurah. Apa darurah dianya? Dia orang lambat puas. Kalau dia kencing duduk, memang lambatlah boleh semayang. Kalau dia kencing berdiri, maka mudah dia puas kencing. Maka barulah tidak dimakruhkan kencing dalam keadaan berdiri. Dia kalau kencing duduk, dia lambat lah. Dia lambat nak berhenti kencing dia. Ni bukan orang dedas. Orang dedah ni, air kencing dia tetap keluar. Dia kencing duduk ke, kencing berdiri ke, kencing berlari ke. Tak ada. Air kencing dia memang sentiasa keluar. Itu orang dedah. Hal ni bukan orang dedah ni, orang yang kencing dia lambat berhenti. Ni. Pandai ni. Kencing lambat berhenti. Tapi kalau dia kencing berdiri, cepat sikit dia berhenti. Maka dia kencing berdiri tidak dimakruhkan. Kemudian pula kencing berdiri ni kalau di tandas awam, bukan masalah kencing berdiri tu. Kencing berdiri tu memang makruh lah. Makruh kencing berdiri. Melainkan dalam keadaan kerana ada uzur. Satu kencing berdiri di tandas awam ni, aurahnya tidak tertutup molek. Dia kata jangan tengok muka lah. Aurah terbuka. Orang tengok ke, tak tengok ke, tetap haram. Sekarang dibuka aurah, orang ada, maka hukumnya haram. Kamu jangan tengok Kalau orang tu tengok, dia haram pula tengok. Sekarang ni semata-mata buka aurah.
ada orang, hukumnya haram. Sama ada orang tu tengok ataupun orang tu duk tengok. Jadi masalah kalau kencing berdiri di tanah awam ni, macam mana? Kita tak nampak tu. Dia masuk ke dalam kan, dia ada satu-satu tu ada juga. Ada juga nampak orang kencing situ. Kata tak jadi dah. Dah orang ada tu kan. Orang ada. Lepas tu dia kata jangan tengok. Tengok tak tengok itu satu hal. Buka aurah tu hukumnya haram. Walaupun orang sebelah tak tengok sekalipun. Hak masalah hak tandah awam ada tempat kencing berdiri tu. Hak tu masalahnya aurah terbuka di ketika ada orang. Kalau orang tak ada, tak apalah. Ni kalau orang ada. Ada ni. Ke memang boleh terlindung. Kalau jenis satu-satu tu lah, jenis panjang tu, jenis terik tu, tak ada dah sekarang tau. Jenis terik ada dah tau. Kan dulu kan dia sterik gitu je kan. Ramai-ramai lah kencing di situ. Sekarang ni tak, dia ada satu-satu tu. Tandas orang lelaki je tau. Tandas perempuan ada tau. Takkan tandas perempuan ada juga. Kan ada tandas perempuan hak tinggi. Bukan hak berdiri tu ada. Tandas perempuan. Ada tandas orang lelaki je tau. Jadi dia buat satu. Maknanya dia masuk molek, masa dia buka seluar tu dalam tempat tu. Memang betul-betul terlindung aurah. Tak apa tak apalah. Hanya setakat makruh kencing berdiri dalam keadaan tidak ada keuzuran. Tu saja. Hanya setakat makruh kencing berdiri jikalau tidak ada keuzuran. Kalau ada keuzuran, contohnya tadi dia kencing lambat puas, maka tidak dimakruhkan. Alhamdulillah. Jadi selesai dalam kitab ni membicarakan adab ketika qada hajah. Dia akan pergi pula di hadapan tu dan himpunkan olehmu pada istinja itu antara memakai air dan batu. Himpung antara memakai air dan batu. Beralih tu batu lah. Beralih batu. Kalau hak tebal tu beralih kalau nipi beralih wow tu hak nipi. Beralih wow batu. Hak tebal beralih je tau. Batu lah jadinya. Ni bukan batu. Ini bicara hak berkaitan dengan istinja pula. Hak kita bicara terdahulunya adalah berkaitan dengan adab ketika qada hajah. Ketika qada hajah dimakruhkan kita berkata-kata. Ketika qada hajah dimakruhkan kita berkata-kata. Ni tuangnya berok, belang-belang cakap telefon biasa je. Nyonyeng je dalam tandas kata Allah. Bahali urusan penting sangat bahali tu. Urusan penting sangat, dia ternanti-nanti panggilan. Jadi kebetulan pula dia nak berok, pakai jawab je lah. Mana bercakap-cakap qada hajah hukumnya adalah makruh. Pada ni dia ketika qada hajah dalam tandas ni berzikir pun hukumnya makruh, bukan haram. Walaupun ada setengah mengatakan haram membaca Al-Quran, berzikir membaca Al-Quran dalam tandas pun hukumnya adalah makruh. Jadi bercakap-cakap pun hukumnya adalah makruh. Berlama-lama dalam tandas pun hukumnya adalah makruh. Makruh belaka tu. Berlama-lama dalam tandas tu. Mana dah duduk dalam tandas, duduk atas tandas hak tinggi tu kok. Tengok telefon, kalau dulu tengok surat khabar, jadi lama duduk dalam tandas. Berlama-lama dalam tandas hukumnya adalah makruh. Jadi dalam tandas ni sunat diam. Sunat diam ketika berada dalam tandas. Tiba-tiba ketika berada dalam tandas kita bersing. Kita disunatkan kata alhamdulillah.
maka disunatkan kata alhamdulillah dengan hati. Ini zikir dengan hati tetapi dapat pahala umpama zikir dengan lidah. Kita zikir dengan lidah, syarat dia dengar di telinga. Jadi bersing kita pun jawab alhamdulillah, bukan zikir hati. Itu zikir lisan, zikir lidah. Tapi kalau duduk dalam tandas, kita zikir alhamdulillah dengan hati. Boleh pahala seumpama zikir dengan lisan. Dalam tandas bercakap tak boleh, berzikir pun tak boleh. Sunat diam sahaja. Tapi kalau bercakap-cakap ni, ijma' ulama' tidak diharamkan. Hukumnya hanyalah makruh jua. Jadi akan bicara nanti tu hak berkaitan dengan istinja. Himpung olehmu pada sini itu antara memakai air dan batu. Kita istinja ni hak comelnya pakai air dan juga pakai tisu. Kita pakai air saja, nombor 2. Pakai tisu saja tanpa pakai air, nombor 3. Pakai tisu saja ni walaupun tepi batang pahit sekalipun sudah memada istinja kita, tapi nombor 3. Nombor 1 pakai tisu, buang habis dulu hak ada-ada tu, barulah diiringi dengan air. Hak tu hak paling afdal. Tak ada, kita tak pernah pakai tisu. Kita hanya pakai air sahaja. Nombor 2, bukan nombor 1, bukan terbaik. Pakai tisu saja tanpa langsung pakai air, nombor 3. Jadi yang kita dah amalnya bukan yang terbaik, bukan yang nombor 1. Nombor 1 dalam kitab kita, himpun antara air dan juga batu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.